bermula 2021, video marketing lebih power daripada copywriting. Okay. Okay, jom kita mula. Macam mana kita nak jadi content creator dekat TikTok? Ramai TikTokers dekat TikTok tapi tak ramai yang boleh jadi content creator dekat TikTok. Tu beza. TikTokers dan content creator. Dua benda yang berbeza sangat-sangat. Okay, saya nak share macam mana kita nak business owners terutamanya untuk jadi content creator dekat TikTok. Okay, jom. Okay, yang ni saya punya account 2 Mac 2021 which is saya baru sangat bermula di TikTok. Masa tu follower saya 40 orang saja. Tapi saya fight 19 hari untuk kumpul 296 followers dalam masa 19 hari. Dan saya pada 21 bulan 2 saya dah ada 336. Yang tu kurang seminggu saya gain 6,000 followers. Seminggu 6,000. So sekarang ni saya dah ada 83,000 followers dekat TikTok. Kita jangan ambil contoh yang Insta famous ataupun artis yang dah ada TikTok. Sebab kalau artis dia tak payah buat video teruk-teruk, just berdiri pun ada orang nak tengok. Tapi berbeza dengan kita yang biasa-biasa ni, untuk dapat 1,000 followers pertama tu sangat susah. Sangat susah. Okey, macam mana kita nak dapatkan 1,000 followers yang pertama? Jom. Sekejap, saya buka. Sekejap ya. Okey, sebelum tu saya nak tanya dulu. Dekat sini followers yang 1,000 ataupun dah lebih 1,000. Yang 1,000 berapa orang? Kalau 1,000 type 1, lebih kepada 5,000 type 2. Cuba type, saya nak tengok. 2, 1. Lebih 5,000 ada? Lebih 10,000 ada tak? Dah ada ke lebih 10,000? Ada. Okey. 22K, okey. Okey. Tak check pun ada berapa. Lepas ni boleh check Boleh check. Sebab kita nak kumpul followers, sebab nak gain, nak convert kita punya followers kepada customer. Okey, yang ni saya nak share. Sekejap, kenapa macam ni? Okey. Okey. How to set up account TikTok. Sebenarnya nak set up account TikTok ni pun ramai yang buat salah. Okey. Jom kita tengok. Okey, yang pertama DP. Kita punya profile picture pastikan guna muka sendiri. Dan jangan yang ada 2 orang. Maksudnya husband and wife. Tak boleh. So nanti followers kita akan macam yang ni account husband dia ke account wife dia. Macam tu orang akan pelik tau. So letak gambar profil kita yang seorang-seorang saja. Yang kedua, gambar biarlah clear dan jelas, jangan blur-blur. Sebab kat sini sekarang ni dah banyak apps yang kita boleh edit bagi gambar kita clear kan. Dan make sure gambar kita pun half body. Maksudnya kat sini 80%, okey muka 20% lagi bahu dengan dada saja. Maksudnya 80% tu muka. Okey. Yang kedua, ID ataupun username kena betul. Awal-awal yang kita install TikTok, dia akan bagi username kita 123456788. Betul tak? Tolong tukar nama kita sendiri. Jangan guna username tu. Okey, tukar. Pastikan nama dia ringkas dan padat. Contohnya guna nama sendiri. Paling senang guna nama sendiri. Macam saya, Najia Sabri. Senang kan? Senang orang ingat. Oh, Najia Sabri macam tu. Guna 2 perkataan saja. Dan jangan guna nama yang pelik-pelik. Contohnya, kakak kawasan Kelang. Jangan. Minta tolong sangat-sangat ya. Jangan. Okey. Ataupun kita guna Abang Kowe. Lagilah jangan. Jangan letak nama bisnes kita dekat ID kita. Orang tak kisah pun kita ni jual kowe ke kuku ke. Dia akan
terpikat dengan kita sebab konten kita. Kalau orang letak nama Abang Kowe sebagainya, lagilah orang takut nak dekat. Sebab apa? Nanti tiba-tiba masuk WhatsApp promo Kowe. Nampak? Okey. Dan jangan letak nama bisnes dekat akaun personal. Kalau akaun tu akaun bisnes, okey. Kalau personal, jangan letak. Just letak nama kita sendiri saja. Okey? Setakat tu okey? Okey. Next. Okey, contoh yang paling elok sekali. Okey, tengok yang saya punya. Okey, nampak profile picture saya. Okey, half body, 80%. Okey. Dekat profile saya ada share bio saya, sharing tips TikTok, okay, business owner, full time paid review, dan saya letak sekali link dekat situ. Senang. Nampak kan? Senang saja. Okay. Yang ni adalah contoh profile yang paling okay setakat ni. Yang macam ni. Okay, pastikan letak kita punya kepakaran ataupun kita punya business, tapi contohnya kita jual cokoja ke apakah, kita bubuh je kat situ. Business owner saja tapi konten kita berkaitan cokoja pun boleh. Kau nak tulis founder cokoja pun boleh. Okay. Okay, setakat tu okay. Kalau tak faham nanti boleh tanya dekat question and answer. Okay. Yang ni dah. Okay, yang ketiga ni bio kena ringkas dan padat. Okay, contoh sebelah sini. Okay, tengok yang saya sharing tips TikTok, business owner, full time paid review. Yang tu kepakaran saya. At least 4 baris saja. 4 baris saja. Contoh fitness. Okay, tulis coach apa-apa pun boleh. Okay, membantu. Kepakaran kita pun membantu orang untuk lebih sihat pun boleh. Kita pilih satu kepakaran kita untuk letak dekat bio kita. So orang akan tengok, oh dia ni sharing tips TikTok. Okay, nak follow lah dia. Sebab saya pun perlukan tips macam tu. Kalau orang yang nak kurus, dia akan tengok dekat bio kita, oh coach ni buat coaching pasal fitness. Oh dia akan follow sebab dia tengok kat bio saja. Senang kan? Tak payah nak scroll-scroll untuk tengok konten je. Sebab orang akan tengok bio saja. Orang akan tengok dekat situ dulu. Okay? Yang keempat, creator dan pro account. Siapa yang guna account biasa, tolong tukar kepada account creator. Dah tukar ke belum? Sebab saya dah pernah guna content creator account dengan personal account. Creator account ni lagi cepat naik, cepat grow. Nak tukar dia pun senang saja, pergi dekat setting. Okay, pilih dekat setting, dia akan ada dekat profile tu. Boleh tukar dekat situ je. Senang saja. Kalau yang nak memang untuk bisnes, okey saja. Tapi dia akan ada macam banyak benda yang tak boleh guna. Lagu trending tak boleh guna dekat business account. Tapi kalau dekat creator account boleh guna. Sebab tu kadang-kadang kalau orang yang guna business account, dia letak lagu trending, TikTok akan mute kan video tu. Tak seronok lah kan? Tak ada lagu, semua tak boleh. Sebab akan ada copyright dekat video dia. So kalau guna creator account, semua boleh guna. Lagu trending boleh guna, trending boleh guna. Okay. Okay. Lagi satu, buat landing page untuk letak link. Contohnya letak kita punya WhatsApp, kita punya IG, Facebook, Twitter, apa yang ada letak je satu link. Nanti orang akan pilih dia nak contact kita melalui apa? Melalui WhatsApp ke, Facebook ke, IG ke, TikTok ke. Okay, senang. Okay, pastikan letak link tree dekat kita punya profile. Dan pastikan untuk letak link ni kena ada 1000 followers pertama. So, penting tak 1000 followers yang pertama? Penting tak? Sangat penting. Sangat penting untuk letak link dekat bio. Dan boleh letak nombor WhatsApp sekali dekat situ. So kalau tak ada 1000 followers yang pertama, takkan boleh semua tak boleh. Okay, next. Okay, yang ni engagement teknik. Yang ni pun penting, boleh salin untuk buat rujukan. Okay, macam mana nak gain followers? Yang ni pun penting. Okay, yang pertama letak cover.
untuk tarik orang untuk tengok video kita. Okey, boleh tengok kat sebelah contoh cover yang saya letak. Okey, macam tu. Nampak yang warna hitam tu? Yang tu cover. So bila orang nak tengok video kita, dia akan tengok dekat cover tu je lah. Oh, saya nak tengok hari ni, saya nak tengok video copy link. So dia akan tekan dekat video copy link saja. So dia tak payah nak scroll satu-satu, buang masa dia. So kita jimatkan masa dia untuk lagi seronok follow kita. Okay. Nampak tak senang tak bila letak cover macam tu? Orang nak tengok, okay, cara nak tukar personal account ke creator account. Okay, dia cuma tekan saja dekat video tu. Senang kan? Okay. Yang kedua, best time to post. Best time to post ni, pernah tak dengar orang cakap post pukul 9, post pukul 10, pukul 2? Pernah tak? Jangan ikut. Tak sama. Analitik ni, setiap orang tak sama. Sebab macam saya, follower saya aktif pukul 10 malam. Mana sama dengan orang lain. Contoh macam Coach Katrina pun, dia punya followers mungkin tengah aktif pukul 8. Takkan dia nak ikut best time saya? Best time saya pukul 10, tak sama setiap orang. So ikut dekat analitik masing-masing. Contohnya, video saya dah start masuk kepada market Indonesia. So Indonesia dengan Malaysia, waktu tak sama. So saya tak boleh nak tengok orang cakap, oh post pukul 9, mesti followers naik, engagement naik. No, cannot. Saya akan tengok analitik saya sahaja. Saya takkan ikut orang. Okay? Siapa kat sini dah boleh, dah pandai tengok analitik masing-masing? Okay, analitik ni cuma ada dekat account, creator account saja. Sebab tu kena tukar kepada creator account untuk kita tengok benda-benda penting ni. Kita bukan semata-mata nak tengok follower kita, oh naik ke? Oh turun? Oh naik ke? Tak. Kita nak target tu, market yang betul. Faham? Belum pandai. Okay. Buka je dekat setting, tukar dulu creator account, dia akan ambil masa dalam 24 jam macam tu, baru ada analitik untuk account kita. Senang saja. Okay, tengok dekat situ banyak sangat manfaat dia. Nak post pukul berapa, followers kita banyak mana, followers kita lelaki banyak ke, perempuan banyak ke, macam tu. Senang sangat nak target market kita. Okay? Okay, yang ni setting. Ni senang je. Kalau tak pandai nak setting, okay. Tekan dekat titik 3, ambil dekat creator tools, pilih je dekat situ. Tukar untuk setting untuk creator account, senang saja. Okay? Siapa yang nak screenshot ke, nak ambil gambar ke, boleh ambil gambar dulu, nanti boleh try. Okay. Okay, next. Okay, saya nak, kalau yang dah pandai tengok analitik, dia akan boleh baca analitik saya. Okay, cuba tengok dekat sini. Dekat sebelah sini dulu. Yang Oktober 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, saya punya graf macam ni. So saya boleh tengok dekat analitik saya, follower saya tengah naik ke tengah menurun. Maksudnya tengah menaik, tengah mencanak, naik tinggi. Sebab tu saya kena kasih kau-kau lagi, buat konten lagi untuk bagi maintain je macam tu. Dan followers, new followers saya dalam masa 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, dalam masa seminggu tu, okay, dekat 700 ataupun sehari 700. Pernah jadi sehari 700. Okey, cuba 700 darab dengan seminggu. Banyak mana dah kan? Okey. Saya punya account pun dah grow banyak tu. Okey, saya punya account lelaki banyak ke perempuan banyak? So saya boleh tengok dekat sini. Perempuan yang banyak 73.4% is female. Dan saya punya video dah masuk kepada Indonesia 3%. So dekat Malaysia tu memang dah banyak lah. Saya tengah masuk kepada target Indonesia. So cuba tengok dekat sini analitik saya punya followers aktif pukul berapa. So siapa yang boleh jawab ni maksudnya dia dah boleh baca analitik dia sendiri. Cuba tulis. Instruction ni sama je ke PC dah handphone? Sama je. Pukul 10, betul. So dekat pukul 10 tu saya akan post video. Tapi saya daripada awal dulu sampai sekarang ni saya akan post sehari dalam 2 ke 3 video. Maksudnya saya akan post pukul 9 satu video, tapi pukul 10 tu wajib. Saya memang dah set dah. Pukul 10 tu memang wajib. Kalau tak ada konten sangat pukul 10 satu hari satu video pun okey, tapi pukul 10. Sebab saya tengok dekat analitik saya.
Okay, siapa yang dah pandai baca analitik saya, maksudnya dia dah pandai baca analitik dia sendiri. Okay, nanti setting elok-elok nak tengok analitik dekat akaun kita. Okay. Yang ni pun penting. Okay, saya nak tanya, kalau diberi pilihan audio yang bagus ataupun lighting yang bagus. Salah satu saja. Audio bagus ataupun video dan lighting yang bagus. Macam tak ada follower yang baru tu kena bila-bila post. Macam mana? Konsisten post video setiap hari bukan untuk kita nak gain followers. Ya, gain followers nombor satu. Tapi personal branding kat TikTok tu penting. Kalau seminggu sekali post, seminggu orang tengok muka kita, lepas tu hilang. Dah tak ingat dah. Minggu depan pula tengok. Contoh kalau sehari kita post 3 video, oh pagi dia tengok kita, tengah hari dia tengok kita, malam dia tengok kita. Dia dah ingat dah nama kita. Kalau video kita lalu, dia tak tengok pun video kita tapi dia dengar, dia ingat tau nama kita. Macam tu. Tu personal branding yang paling power sekali. Orang tak tengok muka kita pun orang dah ingat kita. Sebab tu saya daripada dulu post video sehari 3 kali. Okay, video lighting ataupun audio. Dua-dua penting kalau diberi pilihan. Diberi pilihan. Audio. Audio lagi penting. Okay, saya bagi contoh. Audio, okay clear. Tapi video macam blur-blur sikit. Tapi orang still boleh dengar. Betul? Kalau audio memang out. Tapi video HD. Dia macam ni. Nak dengar apa? Maksudnya walaupun video kita macam blur-blur sikit is okay. Tapi audio kita clear. Lagi pentingnya letak subtitle. Lagi penting. Sebab malam-malam ataupun saya rasa 90% orang tengok TikTok malam-malam, dia tak akan buka volume. Dia tak akan tengok. Dia tak akan buka. Dia akan scroll-scroll saja. Yang best dia akan tengok tapi tak buka volume. Betul? Tapi kalau kita letak subtitle, even sound dia pun, dia tak pernah buka pun sound, dia boleh baca dekat subtitle tau. So dia akan stay tengok video kita. Betul? So penting ada subtitle. Walaupun malam-malam dia tak buka volume pun, jarang lah orang nak pakai earphone AirPod ke malam kan. So dia akan tengok je macam tu. Tapi kalau ada subtitle, orang akan stay. Walaupun dia tak dengar suara kita, dia boleh baca. Tapi kalau video HD, audio memang out. Macam ni orang nak dengar. Memang orang takkan stay. Baca dan tengok betul. Okay? Yang keempat, no post and ghost. Tolong engage dengan followers kita. Kalau ada komen, tolong balas. Okay? Jangan hari ni kita post, bulan depan baru kita balas. Orang dah tak panas tau. Orang dah tak panas. Contoh kita buat lawak hari ni, kita post video lawak, orang dah gelak macam nak mati dah. Seronok dah gelak. Tapi lagi 4 hari selepas video tu baru kita balas. So orang dah tak mau nak gelak. Nak gelak apa? Nak sambung ke? Macam dia pun pelik. Kita nak sambung ke gelak tu? Dah panas, dah sejuk dah masa tu. So orang tengah dah ada komen tu, balas siap-siap sebab orang tengah panas lagi kan masa tu. Okay? Betul, dah hilang kelakar dah. Dah seminggu dah tak, dia pun macam pelik nak gelak lagi ke? Nanti balas ha-ha-ha, dia pun balas ha-ha-ha. So tak ada noktah dah. Okay. Okay, next. Okay, yang ni CTA. Setiap video kita perlu ada CTA. CTA tu apa? CTA tu apa? Call to action. Call to action. Yes, call to action. Sebab bila dia tengok video kita, kita nak dia balas dia bila kita nak dia komen. So engage dekat video kita tu, engagement akan naik bila orang komen, bila orang like, bila orang share, bila orang stitch, bila orang duet. Nampak? So kita nak dia komen tapi tak memaksa. Faham tak? Contohnya lah, paling senang lah contoh orang akan buat. Okay, dapat sesuatu, cuba komen. Pernah tak? Tu ialah call to action. Maksudnya dia nak orang komen video tu untuk naikkan engagement dia. Faham? Setiap video cuba letak call to action untuk naikkan engagement kita. Okay? Bila dia baca, dia tengok video kita, dia komen. So engagement kita tu akan naik.
Selagi orang komen, selagi itulah engagement kita akan naik. So bila kita tak ada engagement, tak ada CTA, orang akan baca, okay, mati dekat situ saja. So dia tak tahu nak komen apa. So bila kita ada satu-satu topik tu, kita bagi CTA dekat dia. Okay, apa yang awak rasa? Apa pendapat awak? So dia akan komen kat situ. Oh, pendapat saya macam ni, macam ni. Okay, engagement kita naik. Lagi ada orang komen lagi naik. Macam tu. Paling senang sekali buat video, dapat sesuatu, cuba komen. Kalau untuk newbie, okay. Guna ayat tu pun okay dah. Saya dulu pun guna macam tu. Tak payah fikir panjang-panjang nak buat CTA macam mana. 2 hari fikir. Tapi konten tak buat dah. Nak fikir CTA saja. Guna ayat tu saja. Dapat sesuatu, cuba komen. Senang saja. Okay. Okay, next. Yang ni, okay. Macam mana nak buat good content? Dekat TikTok banyak content creator tapi tak banyak yang buat good content. Okay, beza tu. Okay. Yang pertama, find your niche. Niche, tolong cari niche masing-masing. Niche tu penting. Selalu saya tanya, okay kenapa? Dia tanya, macam mana sebab follower saya tak naik, account saya tak grow. Okay, ada niche tak? Niche? Maksudnya niche pun you tak tahu lagi. So macam mana account you nak grow? Niche tu kepakaran kita. Okay, saya nak bagi contoh. Kalau kita jual suplemen, niche kita apa? Cuba komen. Kalau betul maksudnya dia dah tahu pasal niche. Betul. Okay, kesihatan. Okay, cantik. Kalau kecantikan. Kalau CCTV payah sikit. Beauty, okay betul. Kalau CCTV. Yes, okay, pandai. Okay, kalau apa lagi yang susah sikit? Kalau macam kowe, kuku tu apa? Niche kita apa? Okay, niche kita apa? Untuk produk-produk yang kowe, kuku untuk air tu. Lagi. Kesihatan. Yes, pandai. Okay, good. Maksudnya dah ramai yang dah tahu pasal niche kan? Okay, pilih niche 1 ataupun 2 sahaja. Jangan lebih. Bila lebih, kita akan buat random content. Nampak? Bila random content, you akan dapat random followers. Dan you takkan boleh convert followers kepada customer. Takkan boleh. Okay? Okay, yang kedua, guna apa pun yang TikTok bagi. Contohnya duet, stitch, filter tu guna. Kalau ada filter, guna filter. Jangan malu. Filter tu untuk mencantikkan kita. Okay? Kalau orang kata, lah cantik pakai filter je. Aku tak pakai filter pun cantik. Okay, guna saja. Tapi janganlah over sangat. Kita bolehlah untuk cantikkan lagi. It's okay, boleh. TikTok lagi suka kalau kita guna macam-macam yang ada dekat TikTok. Okay, yang ketiga ni penting. Guna hashtag yang related dengan niche yang tadi tu. Contoh, kita jual makeup. So konten kita semua guna hashtag makeup guru. Okay. Kalau kita jual suplemen, hashtag kita kesihatan. Kita boleh pilih hashtag yang paling tinggi view dia. Kita type je hashtag kesihatan. Cuba tengok apa hashtag yang keluar dekat discover tu. Yang paling tinggi view dia. Guna hashtag tu. Boleh guna 2 ke 3 hashtag. Tapi guna yang related dengan niche lah. Jangan yang beauty tiba-tiba guna hashtag foodie pula. Tak kena lah. Okay. Hashtag ni penting. So jangan guna hashtag FYP. Jangan guna. Sebab bila guna hashtag FYP, banyak konten yang guna hashtag FYP. Maksudnya menari gelek-gelek pun guna hashtag FYP. Yang untuk kesihatan, kecantikan, education, semua guna hashtag FYP. So dia akan tenggelamkan you punya konten kat dalam hashtag FYP tu.
So kalau you guna hashtag yang betul related dengan niche tu, dia akan type saja beauty. So akan keluar video kita beauty. Senang kan? So dia takkan bercampur dah dengan yang gelek-gelek, yang menari-nari. Kita akan campur kalau kita guna hashtag yang betul. Nak guna BM ke BI? Guna BM ke BI tu macam mana? Apa? Boleh je guna BM ke BI, dua-dua pun boleh. Okey, cuba tengok dekat sini. Apa yang paling penting dalam konten kita? Audio yang penting ke? Lighting yang penting ataupun niche yang penting? Cuba tengok dekat saya punya graf. Okey, niche yang paling penting sekali. Kalau audio bagus, lighting bagus, tak ada niche, kita akan dapat random followers. Tu saja. Sebab tu tiba-tiba kita ni niche berkaitan fitness, tapi tiba-tiba kita dapat followers yang PUBG. Macam tu lah. So tak boleh nak convert kita punya followers kepada customer. Takkan geng PUBG, geng Mobile Legends, budak-budak. Tiba-tiba kita dapat random followers. Macam tu lah, tak sonok lah. Niche lebih hampir kepada apa ni? Okay. Okay, baru saya sebut. Okay, random followers, random content akan dapat random followers yang tak berkualiti. Bila kita ada niche, kita akan attract orang untuk attract orang yang perlukan solution kita. Contoh, kita buat niche skincare, maksudnya niche pasal kecantikan, pasal skincare, beauty. So, siapa-siapa yang ada masalah skincare, dia akan tertarik dengan konten kita. So sebab tu, kekalkan dengan niche you saja. Buat pasal konten skincare saja. So orang yang ada masalah jerawat, jeragat, parut jerawat, so dia akan tertarik dengan konten kita. So dia akan follow kita. Macam tu. Kalau kita minggu ni buat konten beauty, minggu depan kesihatan, minggu lagi satu buat pasal makanan. So kita akan dapat random followers. Senang. Macam tu je. Okay. Okay, next. Okay, yang ni tips untuk buat konten. Yang pertama, buat super short video. Yang bagusnya 15 ke 40 second. Tu yang paling terbaik. Okay sekali. Yang kedua, guna alat bantuan mengajar. Contohnya green screen. Dekat TikTok dah ada green screen. Contohnya, kita ambil satu gambar pasal suplemen ke, skincare ke yang kita nak share dan kita share dekat belakang. Kita guna green screen yang TikTok dah sediakan. Tak perlu dah nak belikan yang green screen tu, tak payah. Okay, kita letakkan gambar tu dekat belakang, so kita buat konten. Tunjuk, yang ni ada apa-apa baik untuk parut jerawat ke, untuk oily skin ke. Macam tu, senang saja kan? Yang ketiga, buatlah video yang ada call to action macam saya cakap tadi. Yang keempat, video kena ada lagu ataupun video klip, ada tulisan, subtitle dan emosi. Kalau tak ada lagu pun okey. Kalau nak letak lagu, letak yang paling slow sekali. Tapi saya galakkan letak subtitle sebab lagi senang orang nak baca. Okey. Setakat ni okey ke? Setakat ni okey? Okay. Okay, next. Yang ni ialah cabang konten. Okay. Kenapa tadi? Okay. Yang pertama viral. Yang kedua evergreen. Yang pertama ni viral. Kalau you buat konten tiba-tiba viral, boom. Tapi dia akan viral sekejap saja, lepas tu dia akan back to normal. Tapi yang evergreen ni, dia akan selalu viral dan selalu engagement tinggi. Okay? Setiap hari dia akan naik followers dan grow. Yang viral ni kadang-kadang yang buat macam video tak bijak lah. Tapi kalau bijak okay. Kalau sekali you viral, you bagi lagi video yang macam contoh yang viral tu. So dia akan cepat grow dan engagement pun akan cepat naik. Okay, yang ni kena banyak-banyak buat latihan. Okay, macam mana? Okay, yang ni semua dah tahu kot. Okay, macam mana nak set up niche? Okay, niche ni ialah kepakaran. Contoh jual suplemen, niche kesihatan. Jual CCTV, niche kita keselamatan manusia.
Jual korset, niche kita ialah kecantikan wanita. Okay, senang saja niche kita ni. Sekejap. Okay. Okay, yang ni penting juga. Macam mana kita nak buat konten tapi kita tak tahu nak letakkan product placement. Maksudnya kita ada produk tapi kita tak tahu nak buat konten yang ada produk sekali. Okay, ni formula dia. Satu niche tambah konten placement dan produk. Yang ni kan tengok betul-betul lah. Okay, contoh dia kat sini. Niche dia wedding planner. So content placement dia akan target dekat orang yang baru nak kahwin. Okay, produk dia ialah service wedding planner dia. So kalau nak buat video content, letak satu niche. Niche dia ialah wedding planner. Okay, content placement tu target dia. Target dia kepada orang yang nak kahwin, orang yang putus cinta tapi dah jumpa orang baru nak kahwin dah kan. Okay, content placement dia target kepada orang yang nak kahwin. So produk tu yang dia nak jual. Okay, produk tu ialah service wedding planner ijah.com. Dia buat konten orang nak kahwin tapi tak jumpa lagi wedding planner yang betul. So dia masukkanlah dia punya service wedding planner tu. So dia nak target kepada orang yang nak kahwin. Okay, macam tu cara nak buat konten dekat TikTok. Sekejap saya share. Okay. Okay, next. Okay, ni kalau tak faham yang tadi, okay boleh tengok ini. Yang ni yang semua senang faham. Okay, placement produk ni bila kita ada produk, nombor satu untuk buat konten, yang pertama dia letak produk dekat belakang. So background produk tu dekat belakang tapi dia tak minta orang beli produk tu. Tapi dia display dekat belakang. So orang kan nampak, dia jual jelly. Oh okay. Orang dah tahu dah, okay, dia jual jelly. Tapi dia tak buat pun konten berkaitan jelly. Dia cuma display saja dekat belakang. Okay, nampak? Yang kedua, dia jadikan sebagai prop. Dia buat konten tapi dia pegang. Senang, yang ni paling senang sekali. Pegang saja buat konten. Contoh, saya bagi contoh. Okay, ni saya nak share tiga kesan kalau kita tak pakai sunscreen. Yang pertama, kulit akan cepat burn. Ataupun yang kedua, mudah jadi jeragat. Yang ketiga, skin barrier rosak. Lepas tu dia terus ambil dia punya sunblock, dia pakai. Sebenarnya dia tengah jual dia punya sunblock. Sambil pegang saja. Sambil pegang, dia tekan dan dia pakai. Orang nampak kan dia pakai. So dia tengah jual sunblock. Lagi senang buat konten yang display macam ni. Yang guna prop macam ni. Okay. Setakat ni okay ke? Setakat ni okay ke? Okay. Kalau jual lipstick. Okay, kita bagi contoh konten yang macam dalam lipstick. Apa yang baik dalam lipstick ni? Apa yang baik? So sambil-sambil tu kita pakai. Lagi senang. Contoh yang senang sekali saya bagi. Okay, boleh try. Okay, next. Okay, apa yang ni kena tengok betul-betul ya. Apa yang boleh dan tak boleh di TikTok. So kalau you dah buat sekali, TikTok akan macam aim. Budak ni nanti dah kena ban. Nanti kena ban. Macam tu. Sebab bila ada yang orang kena ban seminggu, ada sebulan, ada permanent. So bila permanent tu memang sakit lah. You kena buat account yang baru. So rugi sangat kalau you dah ada 5k followers, 22k followers, sayang. Okay. Okay, yang pertama. Jangan ada konten yang tak berbaju. Bukan kita yang tak berbaju, tapi kadang-kadang anak-anak yang tak berbaju. Kadang-kadang anak-anak lalu dekat belakang Okay, sebelum nak buat konten tu, make sure tengok dulu kiri kanan anak ada ke tak ada. Sebab kalau ada konten yang tak berbaju, automatik TikTok akan ban. Tak boleh sebab TikTok sangat menjaga. Okay. Yang kedua, jangan ada logo ataupun logo company, watermark, CapCut ke, InShot ke dalam video kita. Contoh, kita edit dalam CapCut.
So kita upload daripada CapCut tu, upload terus kepada TikTok. Dekat TikTok dia akan naik tau CapCut. Pasal tak? Dia akan ada watermark CapCut dekat TikTok. Yang tu tak boleh. So cara dia, you kena save dulu. Lepas tu baru upload dekat TikTok. Tak boleh daripada CapCut ataupun InShot terus upload kepada TikTok. So nanti dia akan ada CapCut, logo CapCut ataupun bukan logo, watermark CapCut dan InShot. Itu tak boleh. Okey, yang ketiga, jangan letak harga, tolong. Jangan letak harga, jangan letak nombor telefon dalam video. Ada contoh. Contoh macam mana? Okey, tak nampak lah kat sini. Sekejap saya cari. Contoh dia senang je. Contoh yang macam tok logo tu saya tak berapa faham tu. Okey, sekejap Bila letak dia macam saya nak cari kat sini tak jumpa. Okey, dia macam ni lah. Contoh macam ni, tak nampak kan? Okey, kalau kita daripada InShot ataupun CapCut, kita terus upload, dia akan naik tau dekat sini. Dia akan naik dekat atas nama kita ni, dia akan ada CapCut ataupun InShot. Macam tu. Sebab tu kita kena save dulu video kita daripada InShot tu ataupun CapCut, baru upload dekat TikTok. Keluar dulu daripada CapCut tu, baru upload. Contoh TikTok kan ada logo. Bukan yang tu. Kalau daripada yang tu TikTok okey boleh. Cuma yang saya cakap ni, okey contoh macam ni lah. Okey, saya ada video dekat dalam CapCut. Okey macam ni, video konten saya. So bila saya save dan saya terus upload, dia akan ada watermark CapCut dekat dalam saya punya TikTok. Dekat sini nanti, dia akan ada dekat sini. CapCut. So tak boleh. So cara dia kena save dekat CapCut, keluar dulu barulah upload dekat TikTok. Yang tu dia takkan ada dah watermark CapCut ataupun InShot. Okey. Okey, jangan ada harga, nombor telefon, website dekat dalam video. Sebab tu perlu ada link dekat bio kita tu, Linktree ataupun Milkshake dekat bio. Sebab tu kena ada 1000 followers yang pertama. Barulah boleh letak kita punya link. Dekat situlah kita boleh letak harga, video, nombor telefon. Senang dekat situ. So kena ada 1000 followers yang pertama. Okay? Okay, next yang keempat, jangan shoot video dalam kereta. Tapi kalau kereta tu tiada pergerakan, okay. Tapi kalau ada pergerakan, pasal tak bila orang upload video yang dalam kereta, dia akan dekat bawah tu, TikTok akan bagi warning. Video ni mengandungi konten yang berbahaya, so jangan ikut. Pasal tak? Yang tu. Sebab kita upload video sambil drive. So TikTok sangat menjaga keselamatan kita. Okay? Yang seterusnya yang kelima, jangan menjual dan review secara hard sell. Contohnya buat macam dekat Facebook. Yang ni tiga pieces RM50. Ni bukan Facebook. Dekat Facebook boleh letak copywriting sekali dengan harga. Tapi dekat TikTok tak boleh. So you kena buat video content. Okay? Okay, next. Okay, cara buat content soft sell. Yang pertama, contoh dia, kita jual skincare. Niche kita ialah kecantikan. So, macam mana kita nak buat konten berkaitan skincare? Yang pertama, kita buat konten cara pudarkan parut jerawat. So, kita gunalah satu item yang memang khas untuk pudarkan parut jerawat. Okay, senang. Yang kedua, cara hilangkan dark circle. Okay, kita tunjuklah produk ni mengandungi apa-apa. So, untuk kulit bahagian mata sangat sensitif. So, diperlukan bahan apa? So, bahan tu ada dalam, tunjuk item yang kita ada tu. Okay, cara-cara guna ni pun senang. Contoh, tu cara nak jual skincare. Kita tak menjual tapi kita tunjuk, kita nak bagi awareness. Macam mana nak jaga bahagian mata, macam mana nak kurangkan dark circle, macam mana nak kurangkan parut jerawat. Okay.
Kita bagi juga tips macam mana nak pilih skincare kalau dia oily skin ataupun dry skin. So kita bagi dia pilihan. Okay, untuk oily skin macam mana cara pemilihan skincare? Untuk dry skin macam mana pemilihan skincare? So kita buat konten berkaitan cara pemilihan skincare mengikut jenis kulit. Dah dapat satu konten. Senang. So untuk item yang untuk parut jerawat, so satu lagi konten, dah 2. Yang ketiga untuk dark circle, dah 3 dah konten. Senang kan? Okay, cuba senaraikan konten mengikut niche masing-masing. Satu pun okey. Cuba senaraikan. Senaraikan contoh konten. Maksudnya yang jual suplemen, untuk suplemen, konten dia, niche dia suplemen, konten dia apa? Macam tu. Vitamin C. Contoh vitamin C untuk apa? So kita boleh buat contoh vitamin C tu untuk tambahkan antibody, bagi antibody kuat. So kita boleh satu konten untuk suplemen. Kalau skincare lagilah banyak. Okay, kalau skincare lagi banyak. Okay. Vitamin C untuk awet muda, boleh dah satu konten. Kalau lagi kita ada banyak suplemen kan, suplemen tu bukan macam macam vitamin C saja ada kan, contoh yang untuk kurangkan macam tahan selera makan, itu dah satu, dah 2 dah. Yang ketiga untuk pecahkan lemak, dah 3 dah konten. Buat satu-satu, jangan semua masuk dalam satu konten. Kalau 10 produk, 10 lah konten. So kita dah ada 10 konten. Jangan post sehari post 10, janganlah. Post sehari 2 ke 3 pun dah okey. Okey, yang ni saya tunjuk, okey. View, kalau kita dah ada niche, view kita akan naik macam ni. Graph kita akan naik macam ni. So kita tambah lagi buat live. So dekat TikTok dah ada 1000 followers, dah boleh buat live. Dekat situ boleh kasih kau-kau. Boleh upsell. Senang. Macam kita jual baju tidur. Okay, kita angkat baju tidur. Okay, yang ni RM35. Siapa nak? Okay, lock number 1. Nampak? Senang. Itu dalam live. Kalau dah ada 1000 followers, you jual dalam live, kau-kau punya. Dalam live boleh tunjuk harga. Okay, siapa nak baju ni? Baju ni RM25. Lock number 2. Nampak? Senang kan? Dah ada 1000 followers. Jangan lupa buat live. Buat live tu, senang dapat followers yang baru dan boleh convert kepada sale. Senang. Okay. Okay, bila kita dah grow, bila kita dah ada followers, orang akan kenal, nampak, suka dan percaya kita. So, orang akan beli produk kita hasil daripada video konten. So, kalau you tak ada konten, tak ada video, jangan kata followers. Customer pun tak ada. Senang. Sebab customer dan followers kita dapat hasil daripada video konten dekat TikTok. Kalau dekat TikTok lah. Dekat TikTok tu, kita punya followers dan customer bermula daripada video konten. Tak ada video konten, tak adalah sale. Senang. Okay. Okay, next. Shadow ban. Siapa selalu dengar pasal shadow ban? Takut kan? Selalu orang takut shadow ban. Okay, jom kita belajar pasal shadow ban. Okay, sekejap. Okay, yang shadow ban tu, dia bukanlah automatik kita kena ban tau. Tapi yang kena automatik kena ban tu bila kita asyik langgar community guideline. Baca community guideline dekat setting, tolong baca ya. Yang tu penting. Okay, bila kita spam delete, unfollow ataupun follow terlalu laju. Ataupun spam like ke post komen laju-laju, yang tu dia tak dikira ban, dia cuma denda saja. So lepas daripada 3 jam ke 4 jam kita dah boleh guna TikTok kita macam biasa. Tapi kalau kita langgar community guideline, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang permanent. Yang permanent tu teruklah. Okay? Kenapa apa community guideline yang kita kena elak? Yang pertama, video yang berkaitan keganasan. Yang ada darah-darah. Yang ada benda tajam, tak boleh. Walaupun kita kata benda tu gurau, okey, kawan saya buat konten masa tu hari raya haji.
So dia ambil pisau plastik, pisau kek tu, buat macam tengah sembelih kambing. Pisau kek yang plastik tu dia buat, dia kena ban sebulan. Sebab TikTok kata benda tu keganasan. Even pisau tu plastik. Tak boleh. Kalau senapang-senapang dengan anak-anak pun jangan. TikTok akan kata kita tu tengah buat keganasan. So buat konten yang elok-elok lah. Okay? Walaupun kita kata benda tu macam gurau, tapi sebenarnya TikTok ambil benda tu serius. Lagi-lagi yang budak-budak, sebab nanti sebab TikTok sangat menjaga budak-budak sebenarnya. Dia takut kena sexual harassment. Senang saya cakap terus terang. Terutama budak yang tak pakai baju ke apa, TikTok automatik akan ban. Walaupun budak tu baby, tengah pakai pampers. Baby yang sebulan tak tahu apa lagi, tak ada bentuk tubuh apa lagi, TikTok akan ban account tu. Sebab dia sangat menjaga budak-budak. Sebab orang akan ambil benda tu, walaupun budak tu still lagi baby, macam-macam orang boleh buat dengan gambar ataupun video. So TikTok sangat menjaga. Okay? Okay, next. Okay, macam mana nak masuk FYP? Tengah struggle nak masuk FYP. Struggle-nya nak masuk FYP. Okay, sebenarnya sebelum siapa yang tak tahu FYP tu ialah for you page. Apa yang video yang tengah hot, yang tengah trending, dia akan lalu dekat kita punya FYP walaupun kita tak follow dia. Okay, for you page untuk orang yang kita tak follow. Tapi yang dekat following dia ada FYP dan following. Yang following tu yang kita follow lah. Yang FYP tu yang orang berebut sangat nak masuk. Okay, macam mana kita nak masuk FYP tu? Okay, tahukah anda kita semua masuk FYP? Kita semua masuk FYP. Yang membezakan ialah FYP kecil dan FYP yang besar. Contoh FYP kecil, kita buat konten, view kita 200 viewers. Bila masuk FYP yang besar, dia akan jadi unlimited. Tak kisah. Saya punya video yang tengah, sekejap saya tengok berapa dah. Saya punya, yang latest punya 778. 778.6K viewers. Okay. Yang ni tengah trending sekarang ni saya punya video. Dan ada 750 komen. Dia punya share pun 3.5K. Okay, 4K orang yang share. 778.6K yang view. Yang tu maksudnya tengah masuk FYP yang besar. Kalau kita masuk FYP yang kecil, kita cuma masuk dekat kita punya follow kita saja. Okay. Tapi kita semua masuk FYP. Okay. Yang membezakan kita FYP kita dengan kawan-kawan yang lingkungan followers kita saja ataupun yang dia dah keluar. Okay. Faham? Okay. Yang ni penting. Siapa yang nak tahu dia tengah FYP ke tak FYP? Okay. Cuba tengok kat sini. Okay. Macam mana TikTok nak bagi kita masuk FYP yang besar? Okay. Bila kita post video, kita akan masuk kepada tier 1. Tier 1 tu 300 ke 500 viewers. Yang tu yang pertama. Okay, TikTok akan tengok kualiti audio kita dan video. Okay, kalau video kita HD, okay. Audio kita tune. Dia akan push masuk kepada tier 2. Okay, tier 2 tu 1 ke 5K viewers. Bila kita tengok, oh video ni dah 2K. Okay, kita dah masuk kepada tiers kedua. Okay, bila yang kedua, jumlah purata orang yang tengok video kita sampai habis. Yang tu watch time completion. Okay. Orang tengok video kita sampai habis. Semua yang tengok video kita, dia tengok video kita sampai habis. Sebab tu kena buat super short video. 15 ke 40 second. Yang tu yang paling terbaik. Okay, bila semua orang dah tengok video kita sampai habis, banyaklah. 90% yang tengok video kita sampai habis. Okay, TikTok akan push masuk kepada tier 3 iaitu 50K ke 1M views. Okay, yang dekat sini TikTok akan tengok jumlah orang yang engage. Maksudnya yang orang komen, orang like, orang stitch, duet, yang tu, share. Okay, banyak orang komen, share, like, duet, stitch.
TikTok akan push lagi kepada tier 4 yang itu memang go viral. Yang saya punya video tu 778.6k tu dia dah go viral. Dia dah unlimited dah. Okay? Okay. Okay, sebelum kita nak buat video, kita make sure kita fikir dulu macam mana kita nak orang tengok video kita sampai habis. Maksudnya kita kena buat super short video. Okay? Yang kedua, macam mana kita nak bagi orang engage dengan video kita banyak-banyak. Macam mana kita nak bagi orang engage dengan video kita banyak-banyak? Okay, kita kena buat video yang related dengan niche. Niche yang betul, jangan buat konten yang random. Bila orang komen kita terus balas, yang tu kita menaikkan engagement. Orang komen kita balas, orang komen kita balas. Selagi orang komen, selagi itulah engagement kita akan naik. Okay, next, macam mana kita nak bagi orang engage dengan video kita laju-laju? Bila kita baru je post video 30 minit tapi dah ada like 3k followers, 3k view. Macam tu. Macam mana kita nak buat? So buat konten yang super short video yang bermanfaat, jangan lari daripada niche kita. Senang saja. Okay. Okay, next. Saya punya slot sampai pukul 4 kan? Sekejap. Okay, next. Okay, ni pun dah habis. So, saya akan buka kepada sesi soal jawab. Nak berjaya kena ada ilmu. So, kita boleh memendekkan sesi kepayahan. So, kita kena ada ilmu, orang ajak ilmu apa-apa, kita ambil. So, kita akan, bila orang tu dah buat salah, so kita takkan ulang dah salah dia tu. Okay, yang kedua, bila ada semangat tapi tak ada ilmu, kita pun boleh langgar juga dinding. Sebab itulah tak boleh convert followers kepada customer. So saya akan buka sesi soal jawab untuk ilmu TikTok. Nanti share. Okay. Saya punya TikTok senang je, Najah Sabri. Boleh search. Siapa yang macam tak berapa nak faham dan nak lagi macam ilmu yang lagi detail, saya sebenarnya ada buat kelas personal. Kelas personal saya insyaAllah akan saya buat tak lama lah. Saya selalu buat 2 jam. 2 jam tu saya ambil harga pun tak mahal sangat. RM35 saja 2 jam. Okay. Saya share apa contoh-contoh setiap bisnes. Bila saya buat kelas yang personal, maksudnya business owner yang masuk tu banyaklah, random lah. Bukan satu macam fitness. Ada yang jual makanan, ada yang jual lipstick, beauty semua kan. So saya akan bagi contoh dekat situ. So siapa yang macam teringin ataupun berminat, boleh tekan dekat link dekat bio saya dekat TikTok. Masuk je dekat saya punya Telegram. Nanti kalau ada jadual, saya akan post dekat situ. Senang. Okay. Okay, saya akan buka sesi soal jawab. Boleh tanya apa-apa, saya jawab. Saya letak saya punya TikTok. Saya punya TikTok Najah Sabri, senang je. Nama sama. Akaun TikTok tu, jika konten kita hanya untuk bisnes, tak bagus campurkan personal. Ya, betul. Kalau untuk personal, ada akaun personal. Kalau untuk bisnes, ada akaun bisnes. Dia tak campur. Tapi saya sangat suggest guna creator account. Memang cepat grow. Saya pernah tukar, kononnya saya nak buat bisnes lah. Sebab saya orang bisnes kan. Konon nak guna business account. Okay, saya guna. Banyak lagu saya kena copyright. So saya jadi tak seronok lah. Tak seronok kan. Tiba-tiba kita upload. Masa upload tu ada lagu. So bila orang nak tengok dah tak ada lagu. So ada dekat TikTok akan buat pangkah. So dia akan tulis itu ada copyright. Okay. So tak seronok. So gunalah creator account. Memang cepat grow. Saya dah ada pengalaman. Creator tu business tu asing. Account business asing. Creator tu asing. So dia akan, macam mana saya nak tunjuk Saya tak nampak kan kat sini. Okay, pergi dekat setting.
Ni sebab saya dah tukar. So pergi dekat setting, scroll sikit dekat bawah tu, dia boleh tukar tau personal account ataupun business account. So dia akan ada personal tu dalam tu ada creator. So tekan je creator. Tapi untuk yang baru-baru ni, yang baru je install TikTok, TikTok akan automatic convert kepada creator account. Senang. Saya dulu kena buat sendiri. Tapi sekarang ni siapa yang yang baru je install TikTok, TikTok akan tolong convertkan kepada account creator. So tak payah nak convert, tak payah nak setting dah. Senang. Sekejap saya try. Okay. Guna creator account. Ya, untuk business. Kalau memang untuk business, nak guna account business pun boleh, tapi slow sangat. Saya dah guna. Tapi kalau guna creator account memang laju. Sebab banyak trend kita boleh guna, banyak lagu, banyak yang macam TikTok bagi trend apa-apa yang kalau nak tengok trend yang latest, buka discover saja. Senang. Buka discover. Okay, ada lagi tak nak tanya apa-apa? Macam mana nak setting ke apa? Boleh je tanya. Saya galakkan guna creator account. Memang cepat grow. Saya daripada 10k tu, kalau kita 1k, kita dah struggle kan nak dapat 1k. Okay, bila kita dah touch 1k, kita nak ke 2k tu senang sikit. Sebab kita dah tahu dah game TikTok tu macam mana. So kita nak ke 10k tu lagi senang. Nak ke 20k tu lagi senang. Macam tu. Okay, tapi adalah fasa-fasa yang kita start bergerak-gerak. Okay, semua tu macam proses. Okay. Strategi untuk 1k pertama. Okay. Okay, macam mana nak dapat 1k pertama? Yang ni saya guna teknik ni daripada saya 40 followers. Bukan 40k tau, 40. Okay, macam ni. Saya newbie, saya sedar saya newbie masa tu. Saya akan follow newbie. Jangan follow orang yang dah famous. Dia tak akan follow back. Faham? Dia tak akan follow back kita. Kita follow orang yang newbie dengan newbie. Tapi make sure dia pun buat business lah. So kita boleh tengok konten yang bermanfaat juga untuk dia. Kan? Okay, bila kita follow newbie dengan newbie, notification tak banyak lagi. So dia akan cepat respon dengan kita. So dia nampak kita. Janganlah follow dekat orang yang dah 100,000 followers. Dia tak akan follow back kita. Dia tak akan nampak kita pun. So kita nak naik tu, untuk dapat 1k tu saya buat macam tu. Saya follow je geng-geng business yang newbie. Yang newbie ni baru 1k lah, 500, 600, kita follow dia. So dia akan cepat nampak kita. Oh, dia ni rajin komen lah. Okay. Dia follow back kita. Okay, kita dah dapat dah. Buat je macam tu sampai kita dapat 1k. Okay, saya buat macam tu saja. Daripada 40 orang followers, saya gain seminggu 6k. Lepas tu saya dah 20k. Macam tu. Masa 2 bulan tu memang saya laju sangat. Sebab saya buat sehari 3 video. Pagi, tengah hari, malam. Tak macam tu. So video TikTok ni kena main personal branding game. Betul. Dekat TikTok memang personal branding. Kita tak menjual sangat pun. Bila orang dah kenal kita, kita jual apa? Senang nak menjual lah lepas tu. Tak sama macam dekat Facebook. Dekat Facebook kita tulis je copywriting. Okay, yang ni apa-apa, harga apa, semua-semua dah boleh. Tapi dekat TikTok, kena guna video marketing. Kita kena tunjukkan kita ni jual apa. Tapi tak menunjukkan kita jual apa sangat. Macam tu. Selling without selling. Macam tu. Adakah kita follow di sama niche? Nak follow niche yang sama boleh. Nak follow yang tak sama niche pun boleh. At least dia business dan business. Kita boleh follow back orang 10k saja. 10k sahaja. So jangan bazirkan kota untuk follow geng macam account private ke. Jangan. Sebab 10k tu sangatlah sikit. Kita nak follow back orang tu. Kalau kita nampak orang yang ada potential, account dia pun aktif, kita follow. Jangan habiskan kuota kita punya 10k tu untuk follow back orang-orang yang private account, yang tak ada konten pun, konten yang random. Jangan.
Kita tak boleh nak convert nanti. Kita sakit hati nanti. Sakit hati. Okay. Peraturan unfollow. Okay, kita boleh unfollow. Kita boleh unfollow dalam, cuba buat 10, lepas tu rehat sekejap. Jangan terus, dia macam ni tau. Bila kita unfollow banyak-banyak dalam satu masa, TikTok akan aim kita guna robot. Maksudnya kita guna apps. Apps yang sekali tekan, okay, semua delete. Macam tu. TikTok akan aim kita guna robot. So dia akan denda kita. So kita tekanlah 10 orang dulu. Okay. Scroll lagi. Nanti masuk lagi dekat account kita. Okay. Kita tekan lagi 10 orang, kita unfollow. Macam tu. Jangan banyak sekali tu 300. Jangan. Nanti TikTok akan, okay, guna robot ni. Macam tu. Macam kita beli followers. Dia sekarang ni dah ada yang beli followers tau. Dah ada yang beli followers dekat mana yang saya tak boleh nak beritahu lah. Nanti tiba-tiba terbeli pula kan. Tapi contoh kita beli followers tu 10k followers tapi semua private account. Nak ke? Tak berguna pun sebenarnya. Kita nak nampak yang kita banyak followers tapi kita beli. Tapi yang kita beli tu semua account yang memang dah kena block, dah kena ban, yang memang tak ada orang guna pun. Rugi, okay? Newbie satu hari boleh follow berapa? Saya dulu boleh follow 300. Tapi rehat sekejap, follow balik. Nanti kalau macam kita follow tu lalu cepat, dia akan tulis follow too fast. Pasal tak? So maksudnya TikTok nak bagi kita rehat dulu. Okay, scroll dulu, komen-komen dulu. Okay, nanti masuk balik. Follow balik 10 orang. Okay, boleh. Yang tu boleh. Sebab dulu saya pun macam tu. Saya tekan je follow. Nak cepat kan? Nak cepat. Lepas tu TikTok bagi warning. Follow too fast. Maksudnya saya ni tengah, dia konon-konon macam guna robot lah. Tu tak boleh. Okay, ambil masa dulu. Okay. Lagi? Ada lagi tak? Senang. TikTok ni seronok. Tapi kena ada ilmu. Kena ada game. Kita dah kena tahu game dia tu macam mana. Bila kita dah tahu game dia, kita dah boleh lah convert kita punya followers kepada customer. Okay, lagi? Okay, ni boleh follow saya dekat social media ni. TikTok, Instagram, Facebook dengan nama yang sama, Najia Sabri. Sekejap. Okay, ada soalan tak? Ada soalan lagi? Boleh tanya. Kalau yang nak tanya personal ke apa ke, boleh ambil je number saya dekat TikTok, tekan je link. InsyaAllah boleh, saya boleh bantu. Macam mana nama penuh Nur Haslina Muhammad Sharif? Okay, boleh letak, kalau saya letak Haslina Sharif pun sedap. Macam saya Najia Sabri. Semua orang kenal Najia Sabri. Sekali dengan bapak saya letak nama. Macam tu. Boleh. Macam tu boleh. Haslin Sharif boleh. Tapi ada dua. Macam tu je. Letak dua nama je. Janganlah nama kita Intan Payu, Irdina, Sofia, Mastura. Letak semua. Jam. Macam mana orang panggil? Nak panggil apa? Panggil dua nama je. Okay. Saya selalu juga tengok yang letak nama macam bukan-bukan. Tolong jangan letak nama bukan-bukan ya. Letak kita punya form, kita punya tulisan tu pun jaga. Jangan letak yang jenis tulisan yang doktor. Jangan. Tak ada orang tak pandai nak baca kat situ nanti. Ada yang tulis tulisan Cina tapi dia Melayu. Tapi nak seorang kita follow macam mana? Okay, letak nama kita elok tulisan yang macam bold sikit. Okay, dah cun. Okay. Yang tu pun mainkan peranan juga. Orang pun aduh takut nak follow. Tengok nama bukan-bukan. Okay. DP profile picture tu letak elok-elok. Letak yang kita seorang saja. Okay, 80% macam yang saya tunjuk tadi. Okay, nama moden. Nama moden pun boleh tapi letak dua saja. Jangan letak yang panjang-panjang. Puteri, Intan, Sofia. Yang sekarang ni yang nama lagi panjang. Jangan letak panjang sangat. Letak dua nama saja. Yang penting kita buat konten yang ada niche. Yang tu saja. Okay. Nama macam Abang Lobster pun tak digalakkan.
Abang lobster jual apa? Ha. Jual lobster ke? Kalau jual lobster okey. Ha. Ha, kalau jual lobster okey. Kalau macam ada kedai ke apa ke, kalau macam nak marketing branding dia punya personal branding memang betul-betul nak tunjuk nak lobster tu okey. Ataupun boleh je tulis nama abang apa? Abang Ashhar. Tapi dekat bio tulis berkaitan lobster. Itu lagi bagus. Ha, itu lagi bagus. Okay, macam saya buat. Najia Sabri, saya punya bio sharing tips TikTok. Ataupun abang tulis paid review, betul boleh? Betul. Ashhar Lobster boleh. Macam tu boleh. Letak nama kita sekali. Nanti orang panggil abang. Abang lobster yang mana? Kalau ada Ashhar Lobster. Okey, sedap sikit. Okey, tepat sebutan nama saya tadi. Saya mau baca nama tepat ya. Okey, dekat bio tu boleh letak apa kepakaran kita. Kita jual apa ke, kita paid review tips untuk usahawan pun boleh. Okey. Dekat paid review tu tulis full time paid review ataupun paid review tips untuk usahawan tu yang asing. Maksudnya kita boleh letak 3. 1 tips untuk usahawan, yang kedua paid review ataupun yang ketiga boleh tambah apa lagi, fitness ke apa, coach fitness. Macam tu. 3. Okey. Yang tu boleh. Lagi. Ada lagi tak tanya? Nak setting kita punya bio tu pun ambil masa dan penting untuk orang tengok kita punya profile je dulu. Dia tak tengok kita punya content lagi tau. Dia cuma tengok kita punya profile. Profile okey, nama okey. Okey, dia akan follow. Kan dia akan tengok content kita pula. So sebab itulah kita nak cepat orang follow back kita ataupun orang follow kita letak setting siap-siap kita punya account tu untuk orang nampak apa benda yang dia follow kita dan dia dapat something. Kalau tak dapat apa-apa dia tak follow kita. Dia follow sebab konten kita. Okay. Kalau bayar paid review selalu market berapa? Maksudnya coach nak start buat paid review ataupun nak bayar orang? Macam mana? Macam mana tu? Oh, nak bayar saya. Okey, saya selalu buat video 100. 100 untuk satu paid review. Tapi bolehlah nak buat macam request nak buat video yang macam mana. Tapi yang dalam tu saya dah buat siap-siap soft sell. Dalam video saya punya paid review saya dah ada siap-siap soft sell, cara penggunaan, ingredient, benefit, produk. Saya dah buat siap-siap semua dalam tu. So saya tak adalah bodoh-bodoh. Okey, pakai lipstick ni, beli lipstick ni cantik. Okey, dah. Bayang 100 hang buat macam tu, boleh buat sendiri. Kita bayar orang paid review, tolong buat ataupun bayar paid review yang orang ada knowledge. Orang ada knowledge. Jangan kita bayar bodoh-bodoh saja. Kita, aku pun boleh buat. Setakat nak bubur dekat lipstick kat mulut, aku pun boleh buat. Kita nak dia buat soft sell. Kita nak dia buat content untuk kita, soft sell, benefit, apa yang orang boleh dapat dengan produk kita dan dengan content dia tu, followers yang owner produk tu pun akan naik. Okay, paid review tu bukan untuk orang yang buat paid review tapi benefit dia kena kepada owner dia tu. Owner tu kena naik review, kena naik followers dia. So cari orang yang buat paid review yang boleh bagi you something lah. Takkanlah bagi 100 lepas tu dia cuma pakai lipstick je buat bodoh-bodoh tak ada knowledge pun. Pakai beli ni. Kita pun boleh buat sendiri benda tu. Kita kena fikir macam tu. Saya kadang-kadang sakit hati tau. Orang buat paid review, dia nak buat paid review. Tapi buat macam tu kita kesian. Saya masa tu awal-awal buat paid review memang saya bagi murah saja. Sebab kadang-kadang kita bagi murah tapi orang expect yang terlalu sangat. So saya buka lagi. Dulu saya buat satu je. Macam buat soft sell saja. Tapi sekarang ni saya dah buat benefit. Apa yang sesuai, apa yang tak sesuai. Yang ni nak beli kat mana, yang ni cara nak pakai macam mana. Tapi saya tak buat hard sell. Macam tu. Okay. Lagi. Banyak yang saya belajar macam mana nak buat paid review ni. Sebab saya daripada tahun lepas, saya belajar sikit-sikit. Okay, macam mana. So saya tak mau macam orang yang anggap buat paid review ni buat orang yang
buat review bodoh-bodoh. Tak suka. Okay. Okay. Lagi macam mana lagi nak yang TikTok? Ada lagi ke nak tanya? Saya boleh lagi spend masa sikit. Okay. Lagi? Ada lagi tak nak tanya? Coach okey kah? Ada lagi kan nak tanya? Okay. Ada lagi tak? Okay. Sekejap. Setakat ni okey tak saya punya presentation? Okey tak?